Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda sudah bersama-sama dengan channel saya. Bagi kamu yang pertama kali, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang sudah tekan, saya ucapkan terima kasih penonton-penonton daripada Singapura, daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada England, daripada mana-mana. Sila tinggalkan komen kamu dari mana? Ada mungkin dari Sabah, dari Sarawak. Saya mohon untuk tekan butang subscribe dan tinggalkan komen kamu dari mana. Barulah saya semangat buat konten. Sepanjang beberapa hari ini tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang amat mengejutkan menjadi trending dan menjadi buah mulut semua manusia di Malaysia adalah tentang ketirisan wang kerajaan sebanyak 500 bilion ringgit Malaysia. Bukan sedikit, tapi 500 bilion. Sehingga pada 1 Disember hari ini dikeluarkan. Walaupun begitu, ini satu berita throwback sebenarnya. 17 November 2022. Semua nak sumpah. Perincikan pada rakyat mana 500 bilion itu. Dengan tajuk ini saja saya sudah setuju. Jangan jadikan sumpah itu sebagai satu trend untuk mengelak daripada memberikan perincian yang terbaik kepada rakyat. Kalau sikit-sikit sumpah, semua orang boleh buat sumpah-sumpah lah nanti jadi sumpah-sumpah. Tak baik. Yang lebih penting adalah untuk perincikan pada rakyat, beri penerangan, pencerahan kepada rakyat di mana 500 bilion itu. Kerana rakyat mau tahu. Bukan rakyat mau minta orang angkat sumpah saja, bukan. Tapi rakyat mau tahu dengan perincian tepat. Ini diminta oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia, untuk memperincikan di manakah perbelanjaan sebanyak 500 bilion wang negara kepada rakyat negara ini. Saya setuju tuan-tuan dan puan-puan. Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab untuk memperincikan perkara ini. Pengerusi Pakatan Harapan itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang itu, berkata, perbelanjaan yang begitu besar itu membabitkan negara dan perlu ada tata kelola serta pentadbiran harus dijelaskan secara terperinci kepada rakyat. Apa pendapat kamu? Saya setuju kalau saya. Perincikan. Sekurang-kurangnya orang kampung yang tidak berapa faham, tidak apa. Tapi sekurang-kurangnya ada orang-orang bijaksana yang tahu menilai, yang tahu untuk menerangkan kepada rakyat. Katanya Muhyiddin tidak boleh hanya bersumpah dan menafikan menggunakan perbelanjaan itu, sebaliknya kena jelaskan kepada rakyat. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini Muhyiddin sumpah tak ambil duit kerajaan. Soal negara, soal tata kelola, pentadbiran, sumpah tak makan duit. Kena siasat berapa harta kamu ada. Ini senang, sikit-sikit semua sumpah. Aduh, sikit-sikit sumpah. Mana boleh, kata Anwar Ibrahim. Kena jelaskan kepada rakyat. Katanya ketika berucap dalam program Jelajah Selangor Parlimen Sungai Buloh pada ketika itu. Terdahulu bekas Perdana Menteri yang juga pengerusi Perikatan Nasional itu bersumpah tidak menggunakan wang kerajaan walaupun 1 sen ketika pentadbirannya. Isu berkenaan timbul selepas pengerusi daripada Pakatan Harapan Malaysia Melaka, iaitu Adli Zahari, memaklumkan gabungan itu akan menjalankan siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan membelanjakan sebanyak 500 bilion ketika pandemik. Jadi saya setuju. Datuk Seri Anwar Ibrahim punya pendapat itu betul. Jangan sikit-sikit sumpah. Tapi perlu jelaskan dengan terperinci kepada rakyat. Ini betul-betul perlu. Kerana ini bukan duit sikit. 500 bilion itu bukan sikit. Dan itu dibuat ketika itu dibelanjakan ketika pandemik. Ketika pandemik.
Jadi perlu diperincikan tang mana duit tu hilang, tang mana duit tu diguna, tang mana duit tu dipakai, tang mana duit tu diberi. Hak tu yang perlu penting sekali tu. Jadi saya setuju kepada apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, iaitu perlu untuk menjelaskan perincian paling tepat kepada rakyat supaya rakyat tidak termenung memikirkan kat mana duit tu 500 bilion tu. Okey. Mungkin banyaklah daripada 500 bilion itu, atau semuanya sudah dipakai untuk rakyat, untuk negara. Tetapi perlu diperjelaskan dengan terperinci. Kerana itu duit bukan sikit, tapi itu duit banyak. Di mana itu duit? Ini kalilah. Dan terbaru, digesa supaya RCI menyiasat perkara ini. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada kamu semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share serta beri komen di dalam channel ini. Bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe, saya mohon bantuan kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya saya dapat bersemangat untuk memberikan konten-konten, berita-berita, ulasan-ulasan terkini untuk politik negara Malaysia dan juga pelbagai lagi ulasan-ulasan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, kita masih lagi menantikan Menteri Kabinet yang bakal diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan, ada satu kejutan terbaru, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Hisamuddin Tun Hussein dijangkakan tidak ada dalam senarai kabinet kali ini. Pertama, mengapa mereka dijangka tidak ada dalam senarai kabinet? Kerana mereka berdua memang sudah diketahui secara umum bahawa mereka secara terbuka tidak setuju untuk bergabung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga untuk bergabung dengan DAP. Kejutan besar jika Ismail Sabri dan juga Hisamuddin Hussein jadi Menteri Kerajaan Perpaduan. Diterbitkan di BH Online 29 November. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga bekas Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Hisamuddin Tun Hussein mungkin dijangkakan, mungkin kemungkinan besar tidak akan terpilih dan tidak akan tersenarai untuk menyertai jemaah menteri baharu daripada Kerajaan Perpaduan 2022 diterajui oleh Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, kata satu sumber. Jika mereka terpilih, ia akan menjadi satu kejutan yang hebat. Katanya, walaupun Ismail dan Hisamuddin masing-masing telah menjadi menteri sejak tahun 2008 lagi dan 1998. Lebih berpengalaman dalam kerajaan berbanding kebanyakan ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Walaupun mereka dikatakan lebih berpengalaman, lebih lama sudah di dalam kabinet, tetapi dijangkakan mereka tidak akan berada di dalam senarai menteri, jemaah menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut laporan daripada AFMT, kedua-dua pemimpin UMNO itu telah dilaporkan secara meluas telah mengambil pendirian menentang kerjasama parti mereka Barisan Nasional UMNO dengan Pakatan Harapan. Kata sumber itu, jadi jika mereka dilantik untuk menganggotai jemaah menteri, ia satu kejutan besar, kata sumber yang enggan dinamakan itu. Katanya, saya yakin malah penyokong Anwar yang paling kuat dan akan merasakan pelantikan Hisamuddin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam jemaah menteri sesuatu yang membingungkan. Dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Hisamuddin Hussein ialah Menteri Kanan bagi Keselamatan dan Menteri Pertahanan. Ketika berlakunya kebuntuan politik selepas pilihan raya umum PRU ke-15 yang lalu, Datuk Seri Hisamuddin Hussein berkata beliau berpegang teguh kepada pendiriannya iaitu menentang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Katanya pada 21 November yang lalu, beliau tidak akan mengubah pendiriannya walau seinci pun dan sanggup untuk dipecat oleh UMNO, daripada UMNO oleh pihak yang sebelum ini menganjurkan prinsip tolak Anwar, tolak DAP. Pada hari berikutnya, Ismail juga berkata beliau tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan dalam apa juga keadaan berikutan pengumuman BN untuk membentuk blok pembangkang
parlimen dan tidak menyokong mana-mana dua gabungan yang bersaing ketika itu untuk memerintah, iaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Walau bagaimanapun, BN selepas itu telah bersetuju untuk menyokong kerajaan perpaduan yang akan ditubuhkan oleh Anwar, yang juga adalah pengurus CPH. Maafkan saya, yang dilantik menjadi Perdana Menteri pada Khamis yang lalu. Timbul persoalan mengenai 10 ahli parlimen BN yang mulanya menyokong usaha Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Difahamkan bahawa 10 ahli parlimen itu mendakwa mereka telah diperdaya oleh pemimpin kanan UMNO untuk menyokong Perikatan Nasional. Jadi, mereka iaitu 10 ahli parlimen masih dalam pertimbangan untuk disertakan dalam jemaah menteri, kata sumber itu. Sumber itu menambah lagi, tetapi pemimpin yang mengelirukan mereka harus bertanggungjawab, kata sumber itu. Anwar Ibrahim dijangkakan akan menamakan dan mengumumkan anggota jemaah menteri beliau dalam masa beberapa hari. Dan kita jangkakan itu akan diumumkan pada hari ini selewat-lewatnya atau besok pada selewatnya. Beliau mengetuai kerajaan perpaduan yang terdiri daripada PH, BN, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Raja Sabah dengan sokongan ahli parlimen daripada Muda, Warisan dan Parti Bangsa Malaysia serta daripada Bebas. Okey, jadi apa pendapat kamu? Patutkah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Samuddin Tun Hussein tidak disenaraikan di dalam jemaah kabinet, ataupun mereka sepatutnya disenaraikan kerana pengalaman mereka yang sudah cukup lama mungkin dapat membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk mentadbir kerajaan Malaysia dengan lebih baik? Pada pendapat saya secara peribadi, sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Samuddin Hussein dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, itu tiada masalah. Dia melantik pun okey, tidak pun okey. Sekiranya dia tidak melantik mereka sebagai menteri, itu bukan satu yang amat sukar kerana masih banyak lagi yang berpotensi yang boleh diketengahkan daripada Barisan Nasional dan UMNO untuk menjadi menteri. Manakala secara etikanya lebih baik jangan melantik mereka. Kerana apa? Kerana mereka sudah menyatakan pendirian mereka bahawa mereka tidak boleh bekerja bersama dengan Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim. Jadi mengapa harus ambil risiko kalau mereka tidak dapat memberikan sepenuh hati, tidak dapat memberikan sepenuh raga, jiwa dan raga untuk negara Malaysia bersama dengan Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu lebih berisiko pada pendapat saya. Sekiranya mereka berdua tidak disenaraikan dalam menteri, itu tidak memberikan apa-apa pun masalah yang besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana jumlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang sudah cukup lebih daripada 112. Sekiranya mereka berdua menarik diri pun daripada menyokong Anwar Ibrahim pun, mereka tetap tidak dapat juga menggugat jawatan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sama ada mereka dilantik atau tidak, pada pendapat saya tiada apa-apa masalah. Cuma secara peribadi lebih baik janganlah. Kenapa? Supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pening-pening kepala nanti. Lepas tu nanti susah juga kalau sudah jadi dalam menteri kabinet tapi tidak ada chemistry, tidak dapat bekerja dengan sepenuh hati, itu lebih susah. Nanti yang merana rakyat juga. Yang susah Datuk Seri Anwar juga, yang susah pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Sekali lagi saya mohon minta tolong tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.